Tanyakan berkaitan dengan tugasan hakiki MPP. Jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe. Assalamualaikum, bersama saya Cik Husna Arifin di channel Cik Husna Arifin. Saya rasa dah lama sangat saya tak buat video untuk korang. Sebab waktu bulan Ramadan hari tu memang fokus Ramadan lah, fokus nak beribadah semua tu. Jadi memang tak sempat nak buat any video ke apa ke. Tapi untuk Syawal ni pun, ya Allah, saya ada banyak benda nak buat. Dalam minggu ni pun banyak benda juga nak buat. Tapi saya rasa serba salah tau. Dah lama sangat tak buat video. Saya rasa serba salah. Sebab buat video ni adalah one of my hobbies. Macam tu. That's why saya nak sangat buat YouTube channel sendiri. Sebab buat video is my hobby. Okay, konten kita hari ni adalah bertajuk tugasan hakiki MPP. Saya tertarik tau dengan komen yang ditinggalkan dekat ruangan chat YouTube channel saya yang bertanyakan berkaitan dengan tugasan hakiki MPP. So, jom kita tengok apa persoalan dia. Okay, ni saya just tengok dekat YouTube Studio, apps YouTube Studio. So, kalau nak ikutkan ni video pasal kisah paling ngeri sepanjang belajar di ATM. Tapi yang saya paling tertarik sekali adalah berkaitan dengan komen dari Siti Nordiana Arisha ni. Sebab dia tanya, apa kata Cik Husna buat konten pasal apa kerja hakiki MPP sewaktu Cik Husna memegang jawatan tersebut. Lepas tu bawah dia ada lagi komen daripada Nur Farahim Wahida. Saya setuju juga. Jangan nak tahu skop kerja MPP. Okay, so let me answer. Okay, so dekat ruangan chat tu ada dua soalan sebenarnya kan. Satu, tugasan hakiki MPP. Yang kedua adalah skop kerja MPP. Okay, untuk tugasan hakiki MPP, saya rasa semua MPP di Malaysia ni sama je tugasan kami. Kalau nak cakap hakiki, betul-betul hakiki, adalah untuk menjaga kebajikan mahasiswa sekaligus mengangkat suara mahasiswa ke peringkat atasan untuk didengari oleh pihak-pihak yang berkuasa. Okay, saya rasa tu tugasan umum kot. Tugasan umum, tugasan khusus, tugasan hakiki. Tapi kalau korang cerita pasal skop kerja MPP, untuk pengetahuan korang, MPP juga merupakan satu organisasi atau perbadanan ataupun organisasi lah senang cerita. Organisasi terbesar di kampus masing-masing, di universiti masing-masing. Ini saya jawab ni version palatau dan saya jawab berdasarkan penelitian dan juga pengalaman saya. Okay, so kalau korang cakap pasal skop kerja ni, benda ni fleksibel. Kami boleh bentuk organisasi kami mengikut cara kami, mengikut sesi kami, mengikut kesesuaian keadaan semasa. Terlebih dahulu saya nak minta maaf sebab saya baru je buat video ni. Tapi kali ni sebab lapang sikit dan kerja-kerja saya dah siap sikit. Tapi minggu ni still hectic bagi saya. Jadi tak apa, saya akan siapkan dan postkan juga video ni, InsyaAllah. Okay, saya nak cerita yang baru ni saya ada beli, bukan baru lah, tahun ni saya ada beli Polaroid. Saya bukan nak tunjuk kualiti Polaroid ni macam mana, tapi Polaroid ni saya ada print pasal memori sepanjang jadi MPP. So kalau korang berminat dengan Polaroid ni, saya tulis je lah kat sini. Alang-alang tu saya promote je lah kan. So korang tak payahlah tanya kat saya harga berapa semua. Korang PM je lah orang ni. Kang Sian dia sendu tak ada customer PM dia ke apa ke kan. At least korang acah-acah lah minat ke apa ke. Tak ada lagu korang. Kalau korang minat, sebab korang tengok je video ni, cantik lah Polaroid dia. So korang pergi je lah kat IG ni. Tak nak lah cerita panjang-panjang sangat. Tapi pengalaman yang saya rasa saya boleh kongsikan adalah, kalau korang tanya skop kerja tadi, kejap saya cari gambar. Korang kena tahu setiap universiti maybe lain sikit lah cara pembawakan dia. Dan kalau UiTM ni MPP dia lebih natural, kami tak boleh terlibat dengan mana-mana politik. Ada juga universiti yang dia bertanding mengikut parti politik. Kalau tak silap saya lah. Kalau korang MPP daripada universiti lain, korang boleh komen kat bawah macam mana sistem korang, sebab UiTM berbeza. Dan kami ada banyak cawangan. Ini pun kena faham tau. Bila korang jadi MPP, korang kena faham tau. UiTM ada banyak cawangan. Dan induk bagi seluruh UiTM adalah UiTM Shah Alam. Tapi di setiap cawangan kami juga ada induk. Contoh macam saya, cawangan Pahang. UiTM cawangan Pahang kampus Raub. Dan induk kami adalah UiTM cawangan Pahang kampus Jengka.
Sebab apa? Jengka ditubuhkan lebih awal dan jengka ramai lagi pelajar, ramai lagi staff. That's why dia induk lah. So bila UiTM kampus jengka sebagai induk, banyak kali kami kena pergi dekat induk. Apa-apa urusan rasmi memang pergi induk lah. So jangan, kalau korang nak jadi MPP nanti korang kena get ready lah. Kalau korang duduk kat cawangan yang kecil-kecil ni kan, pergilah induk selalu. Penat dah sikit. So gambar pertama saya nak tunjuk. Mesti korang tertanya macam mana pembahagian portfolio korang ni kan. Contoh macam saya, Exco Perancangan Strategi. Macam mana Una boleh jadi Exco Perancangan Strategi? Okay, perbincangan portfolio ni korang jangan risau. Mantan-mantan sebelum ni dia akan bagi tahulah kat korang macam mana. Dia takkanlah tinggalkan korang macam tu je. Macam saya sesi 19-20, mantan sesi 18-20 18-19 akan bagi tahu korang. Korang kena bincang dulu pasal portfolio. Dia akan bagi tahu lah, at least dia bagi tahu. Portfolio tu fleksibel lah. Fleksibel. Kalau korang tanya macam tiba-tiba yang ni ada Exco Kebudayaan, tengok juga penting tak kalau Exco Kebudayaan tu ada kat kampus Raub. Kalau bagi saya tak penting. Sebab tak penting lah. Itu korang bincang lah sama korang kan, kalau korang jadi nanti. Okay, gambar pertama. Gambar ni adalah waktu kami pergi camp profesional. Gambar ni ada saya promote kat IG. Saya post kat IG. Kami pergi camp profesional. Dalam camp tu ada satu sesi ni kami diasingkan sama MPP untuk kami berbincang sama kami. Kalau korang tanya macam mana korang berbincang dengan kampus lagi satu, sebab ada dua kampus, Jengka dengan Raub tadi kan. So Raub bincang dulu, Jengka bincang dulu. Kami dipertemukan dalam camp profesional dan barulah kami bincang secara total. Anda kata ada pertindihan jawatan, InsyaAllah perbahasan akan dimulakan. Tapi itulah, Alhamdulillah tak ada pertindihan ke apa. Kami tak berbahas pasal jawatan. Kami berbincang lebih kepada permasalahan sebelum ni yang kami bangkitkan. So dia lama juga 2-3 jam. 2-3 jam lama waktu tu. Orang sampai dah masuk bilik pun kita orang tak berbincang lagi. Punyalah lama berbincang ni. Itulah first time jumpa. Sebenarnya ada je MPP yang dah pernah berjumpa sesama sendiri tau. Sebab diorang pernah pergi camp apa tapi diorang pernah jumpa dah dalam camp-camp sebelum ni. Sebab kan ikutkan dalam hal ehwal pelajar, dia pun ada kena anjurkan camp-camp lah, 3 camp. Benda ni pun korang buatlah research sendiri. UiTM dah ada sediakan 3 camp. Camp profesional, camp icon, camp apa ya? Astagfirullahaladzim, tak ingat lah. Malah nak ingat. Korang search sendiri. Itu yang pertama, pasal portfolio. So kalau korang tanya apa skop kerja korang, portfolio ni pun boleh jadi skop kerja. Yang tu yang pertama. Yang kedua, bila korang dah jadi MPP ni, korang kena attend persidangan. Dan dalam persidangan tu sekali dengan watikah lah. That's why wajib. Mana gambar persidangan pertama? Tada! Dan persidangan ni bukanlah korang kena fikir sangat pun. Van semua dah disediakan. Korang just pergi je sebagai VVIP kan. Kita orang pergi tu kat KL. Hotel apa Regency yang benda tau. Dan dalam persidangan ni, YDP yang dipertua kena berucap apa pembawakan setiap kampus. Berucap lah atas pentas benda pembawakan, pembaharuan, apa yang ingin dicapai untuk sesi kali ni. Jadi kita bawa hala tuju MPP. Jadi kami perlu perbincangan. Perbincangan tu nanti korang tahulah, berbincang tanya pasal tema warna lah, nak apalah, motor lah, macam-macam benda nak bincang kan. Itu tugasan yang kedua. So skop kerja korang lah kot kan. Saya masukkan dalam skop kerja sebab bagi saya ni wajib. Attend watikah ni tak ada yang terkecuali pun. Kalau waktu tu tiba-tiba dia buat weekdays, korang kena korbankan kelas. Nanti dia adalah bagi surat pelepasan. Selalunya MPP ni ada surat pelesapan dia. Selalunya MPP ada surat pelepasan, pelesapan.
Okay, so saya masukkan je. Apa nak tulis apa attend watika. Skop kerja korang lah kot. Benda tu wajib. No kompromi. Ni antara benda yang no kompromi. Yang ketiga, buat lawatan muhibah. Lawatan muhibah ni korang kena perkenalkan diri, pergi kat setiap unit dan bahagian. Jadi korang bukanlah pergi kosong, tapi korang pergi dengan bawa dokumen-dokumen apa yang korang nak capai. Tunjuklah misi visi. Tapi tak semua unit pun minta. Bawa aje sebagai persediaan. Nampaklah sikit ada file. Janganlah bawa dengan tangan kosong, otak kosong, nampak macam nak ziarah aje. Janganlah. Tak ada gambar ni, gambar lawatan muhibah. So saya kelaskan sebagai yang ketiga, lawatan muhibah. Skop kerja. Kalau korang tanya skop kerja ke, sebenarnya dia tak adalah macam skop kerja. Saya macam lebih cerita pasal pengalaman kan. Lawatan muhibah tu dengan yang tadi yang persindangan watikah tu bukan skop kerja. Sebab saya nak kata benda ni fleksibel, so saya boleh lah perbanyakkan skop. Yang keempat, tak nak, korang juga perlu cari SMPP. SMPP ni apa? Sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar. Dari segi tarikh pencarian tu semua korang yang decide. Dari segi siapa yang korang nak libatkan dalam interview SMPP tu, korang yang decide. Kalau korang nak jemput penasihat, boleh. Kalau korang nak jemput hal ehwal pelajar, boleh. Benda tu perlukan perbincangan lah. Kadang-kadang tu kami terpaksa untuk buat sesuatu, contoh interview SMPP, kami tak libatkan. Sebab yelah, penasihat ni penasihat dari kalangan lecturer. Jadi lecturer pun busy. Dan kalau hal ehwal pelajar tadi tu staff, so staff pun busy. So kami cari je lah berdasarkan kriteria yang kami nak. Tarikh pun kami yang tetapkan. Cuma perlu maklumkan jugalah kepada penasihat dan hal ehwal pelajar supaya dia tahu progres. Dia tahu progres MPP dah buat sampai mana. Benda tu pun perlu dimaklumkan. Tu yang keempat tadi. Yang kelima, tada, korang bukan sahaja bincang pasal apa, pasal student yang dah sedia ada, tapi korang juga kena fikir pasal student yang akan masuk. Yang tadi saya tunjuk tu gambar MDS. Saya jadi biro program. Tapi MDS untuk sesi saya, kalau nak cerita pasal pengalaman sepanjang sesi saya, dia agak sedikit terkilan lah. Sebab kita ni naik-naik dah pandemik COVID-19. Jadi perancangan pun banyak yang terpaksa dibatalkan. Macam-macam benda lah. So saya kelaskan tu sebagai yang keempat. Yang kelima, attend meeting. Meeting ni boleh jadi kalau korang majlis tertinggi. Majlis tertinggi ni orang-orang tinggi lah, yang dipertua, naik yang dipertua, setiausaha, bendahari. So ada yang minta untuk majlis tertinggi saja yang wakil. Tapi ada juga yang minta hantar wakil saja. Jadi boleh jadi saya pun exco, boleh jadi saya wakil lah. Boleh jadi saya pergi sebagai wakil. Dan banyaklah juga meeting yang saya dah attend. Antaranya meeting pengurusan dalaman, meeting ruang niaga, meeting ni MDS, minggu destinasi siswa. Minggu destinasi siswa ni kalau dekat universiti lain minggu orientasi lah. Sama je, cuma UiTM panggil tu. So saya kelaskan sebagai kelima, attend meeting. Kadang-kadang tu korang perlu korbankan masa belajar korang untuk attend meeting ni. Dia depends lah benda tu. Saya bagi je lah skop kerja ikut palatau saya kan. Korang pun, dia bukan palatau sangat, ni berdasarkan pengalaman je lah. Saya tahu ni skop kerja ke, saya cerita-cerita je ke. Malah lah saya buat video ni suka-suka lah. Adalah saya cerita je apa yang berdasarkan pengalaman saya. Dan skop kerja ni, mungkinlah kalau korang tanya MPP lain, jawapan dia lain lah. Sebab pandangan orang berbeza. Mungkin orang kata, ini bukan skop kerja. Ni video saya ke video dia? Tak adalah. Tada! Ni penolong rektor. Jadi kami ni pun bila kita berkait dengan yang saya cakap tadi, kami pun organisasi. So kami pun ada pembentangan kata kerja. Kami pun kena rapat dengan staff. So saya kelaskan yang keenam. Skop kerja kami adalah untuk create satu, apa tu kita panggil,
buat perancangan untuk organisasi kami, buat perancangan juga untuk mahasiswa, buat perancangan juga untuk kampus. Saya bahagikan kepada 3. Organisasi kami, sebab kami pun ada SMPP yang kami perlu uruskan. So dalam organisasi kami pun perlu ada, kita panggil apa catat organisasi sendirilah, memantau ke apa ke yang kami nak wujudkan ke. Lepas tu untuk mahasiswa, maksudnya kami pun perlu buat program ataupun any activities yang boleh melibatkan mahasiswa, dan untuk inilah kebaikan seluruh mahasiswa. Dan yang terakhir sekali adalah kampus sendiri. Macam sesi saya, alhamdulillah, adalah benda yang kami tinggalkan, antaranya bangku. Dan saya juga pernah menyuarakan untuk ada penanda aras di setiap aras. Benda tu alhamdulillah dapat dinaikkan, dapat diangkat. Jadi benda tu adalah dekat kampus. Benda tu macam kekal lah, penanda aras dan juga bangku. Adalah benda lain yang diusulkan tapi tak berjaya lagi. So yang ke-6 tadi saya kelaskan sebagai rapat dengan staff, rapat dengan penulis rektor. Yang ke-5 attend meeting kan. Saya tak ingat nombor sebenarnya. Kalau salah pun nanti saya betulkan balik lah dekat dalam video. Tak apalah. Saya ceritalah sikit berkaitan dengan tugasan hakiki tadi. Kalau korang tanya pasal tugasan hakiki MPP, saya boleh jawab, kan kami mengangkat suara mahasiswa. So bila kata mengangkat suara ni macam mana kan? Dalam waktu kami dilanda pandemik, sejujurnya kami memang sangat-sangatlah bersandar kepada data yang kami kumpul daripada Google Form. Dan adalah komplain-komplain daripada pelajar. Kami dah isi Google Form yang banyak tapi tak ada tindakan. Kami dah malas nak isi. Ambil masa 2-3 minit tapi apa yang nak cakap, saya bukan nak condemn pelajar, tak. Korang tak salah pun sebab korang tak faham apa di pihak kami, korang tak faham tugasan kami. Jadi mungkin korang rasa macam sia-sia je korang isi kan. Okay, saya nak bagi tahu. Yang tadi pun saya dah terangkan dah. Kami ada cawangan, kami ada peringkat-peringkat, ada induk lah, ada cawangan lah. Dekat cawangan pun ada induk kan. Okay, untuk pengetahuan korang, sewaktu kita dilanda pandemik COVID-19, kami perlu kumpulkan banyak sangat maklumat. Kalau dekat dari induk ni, saya sejujurnya saya sangatlah jealous tau tengok UiTM induk. Diorang masuk Dewan Parlimen tu macam on off tau. Macam masuk, tak tahu lah, diorang jumpa menteri. Aduh, jealous betul lah. Dan kalau daripada cawangan ni, wakil dia cuma yang dipertua je lah untuk jumpa menteri-menteri. Saya exco biasa je. Tak apalah, saya just support kawan saya je lah kan. Waktu tu, okay, kalau korang nak tahu lah, waktu pandemik tu, ni bukan kalau korang nak tahu, saya memang bagi tahu korang. Ni saya bagi tahu korang eksklusif Waktu pandemik tu, induk pun ada bagi Google Form. Jadi kalau Google Form tu datang pada induk, tu untuk maklumat induk. Induk mungkin dia akan bentangkan untuk seluruh kebaikan UiTM. So dia umum. Boleh jadi dia umum. Tapi data tu akan dapat terus direct kepada induk, tak dapat kepada kami. So untuk lebih spesifik, kami perlu kumpulkan data di kampus, di pihak kampus raut saja. Ada yang kami terpaksa buat Google Form kami sendiri sebab kami nak tahu apa-apa masalah yang lebih spesifik. Dan juga cawangan, induk cawangan pun ada keluarkan Google Form juga. Sudah 3 Google Form. Tu tak masuk lagi Google Form pada staff. Kalau staff nak bagi Google Form, korang akan rasa macam beribu dah aku isi Google Form. Ya, memang beribu, tapi dari pihak yang berbeza dan tujuan yang berbeza. Kami pun tak tahu kenapa. Macam contoh kalau kami buat Google Form, dia tak akan sama dengan Google Form staff. So staff tak akan ambil maklumat tu daripada kami. Dia ada lagi benda-benda dia nak tambah, macam tu. So kadang-kadang tu asing tau benda tu. Tapi apa yang saya nak korang tahu, Google Form tu, apa yang korang suarakan, korang tulis dah panjang mana pun, kami akan bentangkan kepada pihak pentadbiran. Dan pihak pentadbiran perlu pertimbangkan benda tu. So korang janganlah kata, saya harap lah kalau siapa yang tengok video ni dan korang masih lagi belajar dekat UiTM ke kat mana-mana je, tolonglah faham MPP. Nak pula yang tengah dalam pandemik ni, yang sesi diorang dalam pandemik ni, ya Allah, tolonglah faham diorang. Saya pula yang merayu untuk faham diorang kan. Dia sangat struggle tau.
Kalau nak bentangkan pasal suara korang, ada banyak benda tau yang perlu dipertimbangkan. Tak semua benda lah nak. Macam contoh lah kan, waktu kami dilanda pandemik, ada je saya suarakan untuk kita bagi pelajar. Okay, ni antara yang Alhamdulillah suara ni dinaik lah, diangkat. Antaranya saya minta, ada satu kes tu kami perlu balik semula. Pelajar dah mula pendaftaran, lepas tu kami perlu balik semula. So ada statement keluar, UiTM tidak halau student tu. Okay, kampus saya lah paling kecoh kan. Uish, pelajar dia marah kan. Tak apalah, waktu tu memang kena amuk dengan ibu bapa, penjaga semua. Apa yang kami nak bagi tahu, kami cuma melaksanakan tugas saja. Perbincangan tu dibuat oleh pihak atasan dan kami dapat tahu perbincangan tu dibuat pagi tu juga. Maksudnya waktu korang pendaftaran, perbincangan rasmi tu dibuat pada kampus induk, kampus cawangan induk. Dia bukan kampus induk yang Shah Alam tu, kampus cawangan induk. So perbincangan semua tu staff ke ada wakil yang dipertua masuk dalam meeting tu. Dan keputusan baru dikeluarkan pagi tu. So keputusan tu lah yang digunakan untuk keluarkan arahan, pelajar kena balik semula. Siapa yang masih ada dalam kawasan Pahang perlu patah balik, ambil semua barang. Waktu tu saya ada kat kampus tau. Saya juga tengok JPK menguruskan pendaftaran. Alangkah terkejutnya kami dapat arahan untuk menyuruh pelajar balik dan pendaftaran dibatalkan. Waktu tu kan, sebab saya ada dekat dalam situasi tu, staff pun muka dah pucat tau sebelum nak keluarkan arahan tu. Sebab kami yang melaksanakan. Yang tahu marah penjaga. Tapi kami yang melaksanakan ni, kami dah bersedia. Secara fizikal dan mental kami dimarahi. Okay, tak apa. Sebab pihak atasan yang buat keputusan ni. Saya bukan nak marah pihak atasan pula. Bateri dah low dah. Pihak atasan yang buat keputusan ni, jadi kami aku je lah. Yang kerugian yang korang tanggung tu, kami tak boleh nak cakap apa-apa. Okay, lepas daripada tu kami tak berdiam diri. Sebab kami faham pelajar yang balik ni, korang perlukan, adalah keperluan yang korang perlukan, adalah kemudahan yang korang perlukan kat kampus. Antaranya wifi, apa lagi, korang rasa macam kat rumah tu suasana tak kondusif. Faham. So kami pun dah menyuarakan. Dan salah satu cadangan yang saya pernah usulkan dekat penerektor, dan saya minta juga pandangan tim saya, Alhamdulillah lah, kita orang sepakat je lah kan. So antaranya adalah untuk membenarkan pelajar balik, tapi pelajar yang berkeinginan dan pelajar tu dia memang betul-betul memerlukan kemudahan di kampus. So benda tu Alhamdulillah pelajar diterima semula. Adalah pelajar yang walaupun daripada fakulti saya sendiri yang keluar statement yang tak halau student tu, ada jugalah yang balik walaupun dia dah dihalau kan, ikutkan dia dah halau kan. So tu Alhamdulillah. Sebab bateri saya pun dah nak habis. Tinggal 9% je. So apa-apa pun, kalau korang rasa korang suka video ni, korang jangan lupa untuk like, share, comment and subscribe. Yang MPP university lain tu komen lah macam mana korang punya pembawakan kan. Skop kerja tadi pun saya bagi tahu macam entah benda-benda aku ni kan. Okay, so tajuk je saya rasa saya tukar balik. Tajuk dia adalah tugasan MPP versi Palatau. Tak ada. Itu saja. Jumpa korang di next video. Saya harap saya dapat buat video ni seminggu sekali lah video. Seminggu sekali. Saya sebenarnya nak konsisten hari Ahad tu. Tapi tolong doakan saya. Itu saja. 1, 2, 3. Bye bye. Assalamualaikum.